Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Sekalian yang menyaksikan pertemuan pada pagi Isnin, pada kali ini insya-Allah, alhamdulillah, bersama saya raikan dan saya muliakan seluruh ahli keluarga saya dan keluarga yang besar di audio kuliah, para yang menonton, yang menyaksikan, para ilmuwan, para asatizah, para penuntut ilmu, apatah lagi pencinta ilmu, insya-Allah bersama dalam tempoh yang begitu bermakna kepada saya dan kita semua pada Ramadan, baki Ramadan, fasa yang 1/3 yang terakhir apabila menjelang 20 Ramadan pada malam ini. Alhamdulillah, bertasdik dalam sekalian hati saya dan kita semua hadirkan hudurul qalbi, hadirkan hati saya dan kita semua dalam setiap penyertaan kita dalam majlis ilmu. Ada beberapa maksud yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Adab ataupun akhlak kita menuntut ilmu untuk agar manfaat ilmu itu dapat diperolehi dengan baik. Pertama, iaitu kita hadirkan hati. Niat, bab niat. Niat kena tulus agar kita lapangkan dada kita. Yang pertama, bab niat. Niat untuk menuntut ilmu. Maka sunnah kita baca Allahumma inni, kalau seorang-seorang kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bacalah di waktu pagi, sangat menepati sunnah Nabi SAW, kauliah Nabi SAW. Wahai Allah, anugerahkan daku, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Agar dikurniakan Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita lapangkan dada kita. Kita buka, mudah-mudahan pintu hati kita terbuka setelah kita berdoa. Doa adalah di antara tertib kita, sama ada permulaan bicara ataupun di penghujung, ataupun mahupun di pertengahan, di mana sesi bicara agama ataupun ad-din ini disampaikan. InsyaAllah pada pagi masih di waktu duha ini, saya akan membentangkan tajuk untuk bagaimana satu isu ataupun bab yang baik untuk kita renung ataupun kita perhalusi, iaitu bagaimana untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang saya nak maksudkan pada pagi ini, berteraskan satu kitab inilah. Bila saya baca dan kita memperhalusi perkara ini, insya-Allah maknanya memberi manfaat yang baik untuk kita memahami bagaimana
bagaimana untuk meraih suatu tingkatan, iaitu cinta kepada Allah. Bagaimana maksudnya cinta kepada Allah ini? Subhanallah, diperhalusi satu demi satu dalam kitab ini. Kitab ini telah diterjemahkan oleh Dr. Basit Abdul Rahman. Masya Allah, ini kitab ni. Jadi boleh dapatkan kitab ini, Musafir Menuju Allah. Kita semua hakikatnya sebenarnya dalam pemusafiran, perjalanan yang jarak jauh, kita masih bertempuh. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki saya dan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai suatu mukadimah pada pagi ini, bagaimana dalam satu hadis qudsi yang firman Allah Subhanahu Wa Taala membawa maksud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk hadis qudsi. Hadis qudsi bagaimana dinyatakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim, menyatakan jika ia mendekati kepadaku sejengkal. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan firman-Nya, jika ia, yakni hamba kepada Allah, mendekati kepadaku sejengkal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia datang, hamba-Ku datang kepadaku dengan berjalan, yakni berjalan qada yang biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan yang lebih cepat. Ini satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini, Masya Allah, satu yang dekat dengan Nabi SAW. Memberi faham kepada saya dan kita semua betapa bermula dengan niat. Kita seumpama kita menyaksikan pertemuan pada pagi ini untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermula dengan niat itulah, mudah-mudahan insya-Allah bermula dengan niat itulah langkah awal untuk kita benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat ke dalam lubuk hati kita. Subhanallah, melihat ke dalam lubuk hati kita, apakah kita benar-benar ingin mendekati dengannya. Kemudian kita boleh pasangkan niat bermula sebelum ini ataupun sekarang ini, kita perbaharui iman kepada Allah, la ilaha illallah, menepati dengan pesanan wasiat Nabi SAW, perbaharuilah iman kamu kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Maka bermulalah kita untuk memperhalusi tarikah, jalan untuk kita meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peringkat awal bicara saya ni, maka saya bentangkan dulu ada 10 langkah. 10 langkah untuk kita melakukan amalan sehingga kita meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setting baik-baik mindset bagi penuntut pencinta ilmu yang selalu menulis nota, maka dia boleh menulis nota. Untungnya orang yang menulis dengan pena kemudian dia catat di catatan di nota buku dan sebagainya, dia satu kelebihannya, dia mendapat beberapa hasanah. Pertama, maknanya amalan seumpama itu menulis intipati isi kuliah ataupun bicara agama. Subhanallah, dengan pergerakan tangan itu, apabila mendengar dengan telinga, kemudian menyaksikan dengan mata, kemudian tangan bergerak, maka menguatkan, maknanya menguatkan lagi suatu ingatan. Apabila kita tulis dan kita baca kembali, dia menguatkan ingatan. Dan Masya Allah, sesuatu itu apabila amal itu dilakukan demikian, tentulah
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka dalam satu masa apabila seorang hamba kepada Allah, dia melakukan beberapa pekerjaan dalam satu masa. Ini insan ini, hamba Allah ini, seumpama ini, dia ada kelebihan. Allah akan muliakan, Allah akan berikan dia beberapa manfaat tambahan dan penuh hikmah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, untuk membawa ataupun meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai format ataupun sebagai poin yang awal dahulu. Pertama, iaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya. Membaca Al-Quran dan dengan tadabbur, perhatikan, kemudian merenung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga faham. Timbulnya tafahum, memahami apa yang dibaca, maknanya. Jadi disitulah langkah awal ataupun di antara cabang untuk meraih rasa cinta kepada Allah, mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, iaitu bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan sunnah selepas menunaikan solat fardu. Yang kedua, bagi menguatkan ingatan ataupun sempat dicatat ataupun disetting mindset, ada orang dia dengar tu dia boleh ingat lah. Pasal dia pernah dengar syarah seumpama ini. Orang yang berilmu, namun tidak menghalang bagi orang berilmu dia mendengar. Kemudian dia pernah dengar, walaupun 2 kali dia pernah mendengar, maka contoh sekira dia mendengar kali ketiga pada pagi ini ataupun di rakaman setelah rakaman live ini, maka mengukuhkan lagi ingatan dia. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW sendiri, kauliah Nabi SAW sendiri mengulangi sesuatu perkara yang mustahab itu, iaitu dengan 3 kali. 3 kali bacaan. 3 kali bacaan seumpama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Diulang sebut, ya Rabb kami tidaklah, ya Rabb kami kurniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebaikan, yakni kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada, peliharalah kami daripada diazab api neraka. Rasulullah ulang 3 kali. Maknanya fi'li perbuatan Nabi, kauliah perbuatan Nabi SAW ulang 3 kali itu memberi makna yang mendalam dalam munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang kedua ataupun bagaimana tarikah ataupun cabang yang kedua untuk meraih cinta kepada Allah, takarub ilallah, mendekatkan diri saya dan kita semua insya-Allah dengan melakukan amalan-amalan. Pertama, selesaikan dengan baik amalan fardu. Seumpama solat, solat yang fardu, maka wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dah lama dah solat, dah lama dah juga bertahun-tahun dah puasa. Tahun ni ketemu lagi Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bertasdik, segala pujian bagimu ya Allah, yang mengurniakan nikmat sebesar-besar nikmat yang antara kenikmatan bagi, iaitu nikmat solat, nikmat puasa. Maknanya apabila kita mengetahui hakikat tentang kefarduan kepada Allah, bagaimana tanggungjawab saya dan kita semua menunaikan hak Allah ini, subhanallah, maka dia mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah, dan kemudian disulami, digandingkan dengan amalan-amalan sunnah seumpama solat sunnah. Kerana ada hadis, kita akan semak, kita akan flashback balik tentang bagaimana amalan-amalan yang fardu kemudian disusuli dengan amalan-amalan sunnah seumpama solat sunnah. Solat sunnah di waktu duha, solat sunnah sebelum mendirikan solat zuhur, disebut sebagai solat qabliyah zuhur. Kemudian solat sunnah ba'da zuhur, maknanya setelah
solat fardu zuhur, kemudian solat maghrib. Setelah solat maghrib ada qabliyah, qabliyah, ba'diyah maghrib yang menjadi sunnah muakkadnya, ba'diyah maghrib. Kemudian ba'diyah isya, setelah solat fardu isya. Kemudian kiranya bermalam, seumpama di setiap malam-malam Ramadan, maka qiyamul Ramadan, solat sunnah, berdiri malam di malam Ramadan. Ke semua pakej solat sunnah yang kita niat itu pada malam hari, semuanya bertukar wajah dengan pakej rangsangan daripada Allah, iaitu solatul tarawih, solat rehat-rehat. Solat tarawih itu solat rehat-rehat. Jadi tak cukup dengan solat sunnah di awal malam, maka hamba Allah itu dia akan menambah rakaat di akhir malam. Jadi begitulah solat di ambang fajar, setelah fajar menjelang terbitnya fajar, yakni waktu subuh, maka solat qabliyah subuh, yakni qabliyah fajar itu menjadi keutamaan, kerana nilainya lebih tinggi, lebih bernilai daripada isi langit dan bumi. Itu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya garis pandu dulu secara kasar, kita akan teliti secara halusi dalam mungkin 1-2 kuliah, 1-2 bicara secara mauizah Ramadan ini, baru dapat menyempurnakan apa maksud meraih cinta Allah itu. Kemudian yang ketiga, langkah amalan yang ketiga untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dengan lidah, hati dan amalan. Subhanallah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan dengan lidah, hati dan amalan. Masya Allah, ini gandengan yang mantap. Maknanya hati ada perasaan, ada feeling, sehingga hati ini disemai dengan permulaan dengan benih iman, benih ilmu, kemudian bertambah kepada keluarnya amalan-amalan yang saleh-salehah, yang menjurus kepada mengikut jalan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian naik kepada tingkatan muhsinun, kemudian naik kepada tingkatan iaitu disebut sebagai mukhlis, orang yang ikhlas. Maka dengan amalan orang-orang seumpama orang yang ikhlas itulah sebenarnya dia berpotensi besar untuk meraih rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya ulang sebut, the first step ini saya garis pandu secara kasar dulu, secara poin-poin yang besar dulu. Kemudian langkah yang keempat, untuk meraih rasa cinta, mahabbah, kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melebihkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehendak diri sendiri yang penuh dengan godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang ada kehendak, semua orang ada keinginan. Namun demikian, pada maksud yang keempat ni, poin yang besar juga untuk meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu melebihkan kecintaan, mengutamakan kecintaan terhadap Allah daripada keinginan ataupun kehendak dirinya sendiri yang penuh dengan iaitu godaan ataupun hasutan hawa nafsu. Letakkan Allah ni, daulahkan Allah ni lebih, tidak boleh tolak banding dengan suatu pengaruh yang lain, melainkan letak pada kedudukan yang paling tinggi, daulahkan Allah ini. Maka lebihkan kecintaan kepada Allah itu menjadi keutamaan, aulawiyatnya kita dahulukan. Kita akan dengar syarah setiap maksud poin ini. InsyaAllah kita akan perhalusi. Bila kita perhalusi, dia macam ayat Quran lah. Satu, kita baca. Dua, kita baca terjemahan. Maka kita akan dapat maksud yang tersurat. Tapi bila kita baca tafsir, kita akan dapat maksud yang tersirat. Tafsir Al-Quran tu. Jadi
Tak cukup dengan baca mushaf Quran saja. Ada tempoh dalam Ramadan, baki Ramadan ini, jadikan agenda. Jadikan agenda. Kita akan syarah dalam poin yang pertama nanti. Baik. Yang kelima. Yang kelima, untuk meraih rasa cinta kepada Allah, mahabbah, kasih sayang, timbul dia rasa feeling dengan Allah ini, iaitu memerhatikan dengan hati akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Perhatikan. Memerhatikan dengan hati akan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ismullahil Azam. Itu cabang untuk kita mengenal Allah. Bagaimana kita kena kenal Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu, bagaimana awalnya itu mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana? Dengan wasilah, dengan perantaraan, dengan kita memahami ataupun memperhalusi nama Allah. Dia semua Asma al-Husna. Asma al-Husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian sifat. Sifat bagi Allah. Apa sifatnya? Macam saya sendiri dan kita semua ada sifat. Ada orang yang sabar, ada orang yang kurang sabar. Ada orang yang dia rasa cukup dengan apa yang ada, yang disebut qanaah. Ada orang dia tak rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi itu tidak qanaah. Ataupun dia rasa berterima kasih kepada Allah. Maka dia rasa syukur, dia sentiasa berterima kasih, dan dia sentiasa juga berterima kasih sesama insan. Tanda syukur kita kepada Allah, di antara cabang tanda syukur itu kita berterima kasih. Barang siapa berterima kasih kepada insan, sesama insan, maka sebenarnya dia berterima kasih kepada Allah. Dalam akan demikian. Sesiapa yang berterima kasih kepada Subhana Rabbiyal Azim, nak menyatakan di antara cabang untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita memahami nama dan sifat Allah yang azim. Memahami nama dan sifat Allah yang azim. Ismullahil Azam. Ismullahil Azam. Maka subhanallah, itulah di antara tarikah ataupun langkah jalan untuk kita meraih redha Allah. Baik. Yang seterusnya, yang keenam, sentiasa memelihara dan mengakui, yakni musyahadah akan kebaikan dan ihsan, limpah kurnia dan nikmat-nikmatnya, sama ada yang zahir maupun yang batin. Sentiasa memerhatikan dan mengakui, yakni musyahadah, menyaksikan akan kebaikan, ihsan, limpah kurnia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Seorang yang berilmu, dia menggunakan ilmu, wasilah dengan jalan dia menuntut ilmu itu. Apabila dia menuntut ilmu, kemudian dia memahami maksud agama itu, kemudian dia mengenali betapa Allah ini azim, betapa Allah ini maha akbar, dialah maha besar, dia juga Ar-Rahman, dia juga Ar-Rahim. Dia menyaksikan af'al Allah itu. Dia menyaksikan tindakan-tindakan Allah itu. Kalau manusia dia ada amal perbuatan, Allah Subhanahu Wa Taala ada kudrah dan iradah Allah. Bagaimana Allah ni ada kekuatan, ada dia punya tindakan, ada dia punya perbuatan, dengan kekuasaan, kerahmatan, keagungan, kesucian, kesejahteraan. Bagaimana sifat Allah alhamdu, Fusamat tu apa dan sebagainya. Jadi secara ilmu dia menyaksikan, kemudian dia merasai secara batin. Itu yang disebut
makrifah kepada Allah. Dia mengenali Allah. Dia kenal siapa yang dia munajat, siapa yang dia mengadu. Dia kenal kepada siapa yang sewajib dia memohon pertolongan. Dan dia menyaksikan tak ada suatu kuasa, la haula wala quwata illa billah. Pernah kan Rasulullah SAW ada satu riwayat di antara sifatun Nabi, Rasulullah akan memandang ke langit. Ada masanya Rasulullah menghela-helakan janggut ni. Selalu saya sebut dalam kuliah, dalam bicara menghela rambut, menghela janggut ini. Kemudian Rasulullah sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Dia melihat alam ini sebagai sumber rezeki, dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terasa dalam hati dia, waktu itu sebenarnya potensi dia untuk meraih, telah ada bibit-bibit tanda-tanda cinta dia kepada Allah bila sampai kepada tingkatan itu. Wallahu alam sejauh mana perkara itu ada pada saya maupun di antara kita. Namun bunga-bunga cinta tu kita berbaik sangka di antara kita, tentu Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada sesiapa yang Allah kendaki bunga-bunga cinta itu, ataupun warna-warni kasih sayang itu ada. Nanti kita akan tengok bagaimana tanda-tanda seseorang itu dia cinta kepada Allah, ataupun dia, orang Kelantan panggil dia buat lolok jah. Kalau buat lolok jah jadi sia-sia. Buat lolok jah ni maknanya Allah dia Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi kita sendiri tak boleh mengaku, melainkan maknanya sampai suatu peringkat hati kita sendiri berseminya rasa cinta kepada Allah. Waktu itu bila Allah Subhanahu wa taala campakkan rasa mahabbah itu, akan terkeluarlah kata-kata yang begitu manis ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan sampai satu tahap mana amal-amal perbuatan kita yang selama ni kita berat nak buat sesuatu yang fardu ataupun yang sunnah, kita berat, tiba-tiba Allah jelmakan, Allah kurniakan, Allah campakkan kekuatan dalam hati, sehingga rasa sayang, kasih, kemudian rindu dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah maknanya ketampakan pada amal perbuatannya, dia akan mujahadah. Tanda-tanda orang rasa cinta kepada Allah, di antara tanda-tandanya, cabangnya, iaitu Allah beri dia kekuatan dalaman sehingga dia mudah untuk melakukan kerja amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berat melakukan amal ketaatan, tiba-tiba bagi dia maknanya suatu yang bagaimana Allah permudahkan jalannya. Baik. Yang ketujuh, untuk meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu kedudukan hati, ketundukkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hati sepenuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, serta mematuhi segala arahannya. Ni bagaimana untuk meraih rasa cinta kepada Allah. Apabila langkah demi langkah kita mendekati Allah, sehingga akan bagaimana sifat amal kita itu, iaitu ketundukkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mematuhi segala arahannya. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Kita sebut dalam doa iftitah, bukan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maknanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ehwal urusannya. Maka dia mengikut arahan, dia tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dia berpeluang meraih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-8, iaitu memenuhi waktu malam yang sunyi. Memenuhi waktu malam yang sunyi dengan ibadah
seumpama bermunajat, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat. Memenuhi waktu malam yang sunyi dengan ibadah seumpama bermunajat, membaca Al-Quran ataupun beristighfar ataupun bertaubat kepada Allah. Gandengan mantok susunan ayat ini, iaitu itulah di antara untuk langkah ataupun amalan kita berkaitan dengan munajat, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka seseorang hamba kepada Allah itu akan berpeluang untuk meraih rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dua yang terakhir, yakni untuk mencukupkan, tamamkan yang ke-10 poin ini, iaitu yang ke-9, untuk meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu duduk bersama orang yang benar dan cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengutip mutiara kata-kata mereka. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Poin yang ke-9 ini iaitu duduk bersama orang yang benar dan cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengutip mutiara kata-kata mengutip kata-kata mereka. Hikmah saya dan kita semua, antara hikmah apabila kita berdamping dengan orang yang golongan yang sedikit, golongan yang aulawiyat, yang kita utamakan untuk kita bergaul, berdamping, iaitu dengan berdamping duduk bersama orang yang benar, sedikit, iaitu orang yang mereka ini golongan yang disebut orang-orang yang benar. Benar pada akidah, benar pada percakapan, lisan, benar pada perbuatan, benar pada keadaan. Itu orang yang benar. Penghulu kebenaran iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua benar membenarkan nubuah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian digelarnya Abu Bakar Siddiq ni, digelarnya Abu Bakar itu As-Siddiq, membenarkan semua pernyataan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi bila mana kita berkesempatan duduklah bersama orang yang benar dan cintakan orang yang cintakan Allah, kemudian mengutip mutiara kata-kata mereka, jadi itu cabang untuk kita meraih rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir iaitu menjauhkan diri daripada segala perkara yang menghalang hati kita ini untuk mencapai tahap mahabbatullah. Yang terakhir dengan maksud apa? Untuk meraih rasa cinta kepada Allah ini, iaitu menjauhkan diri daripada segala perkara yang menghalang hati kita untuk mencapai tahap mahabbatullah. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sekali-sekali kita sebut Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dengan maksud apa? Kita biasa-biasakan dengan zikir, mentakzimkan Allah dan maha tingginya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang maksud yang terakhir tadi maksudnya iaitu menjauhkan diri daripada segala perkara yang menghalang hati kita untuk mencapai tahap mahabbatullah. Jadi bila demikian kita lakukan, kita menjauhkan sesuatu perkara, menjauhkan diri kita ini daripada perkara yang menghalang hati kita untuk mencapai tahap mahabbatullah. Jadi itu di antara nasihat para ulama, 10 langkah. 10 langkah, 10 yang maksud yang berkaitan dengan amalan untuk meraih rasa cinta kepada Allah. Untuk menyempurnakan syarah ke semua poin 10 itu memang tak habis. Hari ini mungkin
kita boleh dahulukan dengan 1 ataupun 2 ataupun 3 poin saja. Di waktu yang diambang tengah hari ini. Jadi kita lihat bagaimana poin yang dimaksudkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat bagaimana yang boleh kita susuri jalan yang telah dibentangkan oleh Dr. Abdul Aziz Mustafa. Dr. Abdul Aziz Mustafa. Kemudian disyarah isi luahan rasa itu dengan syarah 10 sebab itu diambil oleh Dr. Aziz. Dr. Abdul Aziz mengambil nukilan kata-kata, nukilan dalam bagaimana daripada kata-kata Imam Ibn Qayyim, Ibn Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab yang bertajuk Al-Madarij As-Salikin. Madarij As-Salikin. Itu kitab asal apa maksud yang telah saya bentangkan. Ibnu Qayyim Al-Zawji membentangkan jalan ataupun langkah demi langkah berkaitan dengan amalan untuk meraih rasa cinta kepada Allah. Disyarahkan oleh Dr. Abdul Aziz Mustafa, kemudian disyarahkan di peringkat nasional kita ini oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, mudir Pondok Sungai Durian di negeri Kelantan, Darul Naim. Baik, subhanallah, kita ambillah salah satu di antara yang boleh kita ambil manfaat daripada nukilan kata-kata bagaimana disebut. Kita ambil yang belakang dulu. Kerana yang belakang ini saya dapati faktor yang menghijab sekiranya kita berjaya untuk ketepikan, kita gagal cari penawar yang berkaitan dengan penghalang untuk rasa cinta kita kepada Allah itu, tahap mahabbatullah itu, maka bila kita kikis buang, kita tolak tepi, maka peluang cerah untuk kita meraih rasa cinta kepada Allah itu maknanya terselah. Kerana dipersetujui oleh diyakinkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan yang menjadi masalah hati kita ini bersarangnya sifat mazmumah, tidak kurang bersarangnya sifat mahmudah, ataupun yang menghalang sifat takwa dan sebagainya. Antaranya iaitu sifat-sifat ataupun penghalang ini, penghalang yang merupakan berbentuk penyakit bagi hati. Seumpama takabur, seumpama maknanya hasad dengki, riya, ujub, sum'ah. Jadi penyakit-penyakit itulah antara sebab yang menyebabkan penyakit batin ataupun penawar batin untuk mudah masuk dalam hati. Jadi kita kena delete, buang dulu benda-benda yang kotor ni. Maknanya kita ada sebuah rumah. Tentulah kita beginilah kinayah dia. Biasanya nak diambang Aidil Fitri, bukankah isi rumah ataupun suri rumah akan memperkemaskan, kemas bilik ruang tamu dan sebagainya, tukar lansir. Maknanya sambil nak mengemas tu dia akan membersihkan sampah sarap, buang maknanya sekiranya ada sarang-sarang yang tertentu. Kadang-kadang rumah ni bukan sekadar ada sarang labah-labah je, ada sarang tikus pun ada. Ada sarang, maknanya macam-macam sarang ada. Macam-macam sarang ada. Jadi bila bersihkan dulu, keluarkan dulu satu demi satu kekotoran sampah sarap dalam rumah, kemudian nampak
barulah boleh bawa masuk, maknanya perkakah yang baru, maknanya kita ganti, tukar lansir, yang mungkin tak mestilah kita beli baru lansir tu, mungkin dah ada stok dah lansir tu bagi muslimat, bukan? Muslimat sendiri pun untuk cadar di tempat tidur kelamin tu sendiri tentu ada stok lebih pada 3 paling kurang pun. Jadi bila maknanya kita ada, maknanya ada kehendak untuk meraihkan, seumpama meraihkan Aidil Fitri, maka tentulah maknanya kita perhiasi rumah kita ini. Sebelum nak perhiasi itu, maknanya kita buang sarang-sarang ataupun benda-benda kotor, bentuk sehingga bau-bauan itu kita hilangkan dan sebagainya. Begitulah sifat bagi rasa. Nak boleh memperolehi rasa cinta ini kena delete, kena maknanya tolak sifat-sifat mazmumah ni. InsyaAllah bila kita tolak, maknanya kita ketepikan sifat-sifat mazmumah ni, barulah mahabbah itu akan bersemi masuk dengan begitu indah dalam hati kita. Kan bila kita dah rasa suka kepada seseorang, kemudian bila dah rasa suka timbul rasa sayang, bukan? Bila dah rasa sayang akan timbul rasa apa? Rasa kasih. Bila dah rasa kasih timbul rasa rindu. Rindu. Dan bila rasa rindu, subhanallah, timbullah rasa mahabbah. Kasih sayang jamak sekali dengan rasa cinta kepada seseorang yang kita cintai itu. Mulalah orang Melayu sebut, kata orang-orang lama lah, orang lama sebut, mulalah mandi pun tak basah, makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Subhanallah, itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari yang terakhir Ramadan Al-Mubarak. Pada 10 hari terakhir bermula malam ini, sebenarnya ketampakan pada wajah baginda Nabi SAW berubah air mukanya, sehingga nampak kesungguhan Rasulullah beribadah. Sehingga kan insya-Allah kita akan bentangkan, maupun kita telah mendengar syarah-syarah para alim ulama menyatakan bagaimana Rasulullah mengambil satu tindakan mengetatkan tali pinggangnya di bahagian pinggangnya, dengan maksud Rasulullah ada lebih daripada 4 isteri, tapi bagaimana Allah kuatkan hati Rasulullah mengambil keputusan yang bijaksana, iaitu mendekatkan diri kepada Allah pada 10 hari yang terakhir Ramadan, dengan untuk meraih bukan saja keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar nak meraih kemuliaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tapi Rasulullah nak Rasulullah menterjemahkan rasa kasih dan sayang serta rindu dan cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal perbuatan. Amal-amal perbuatan di 10 hari yang terakhir dalam setiap tahun yang Rasulullah jalani Ramadan, Rasulullah akan beritikaf di masjid. Oleh kerana kita terhad limited bagi muslimin untuk ke masjid, maka itikaf niatlah, maknanya sekiranya tidak diumumkan rasmi, tidak, maknanya masjid tidak dibuka untuk tempoh 10 hari yang akan datang ini, maka bagi sesiapa yang sebelum ini saban tahun dia beritikaf, maka dia boleh pasang niat bermula malam ni untuk sebenarnya, maknanya dia rindukan satu amalan, iaitu bila dah biasa dia buat setiap tahun, mungkin 10 tahun bagi setengah orang, mungkin 20 tahun dah bagi setengah orang tu, sampai ada orang maknanya umur dia 60-70 tahun sekarang ni, dia dah 30-40 tahun dia beritikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir itu, maka dia akan terbitlah kata-kata hati, kata-kata rindu dia kepada untuk beritikaf bersama, berkhalwah dengan Allah. Beritikaf ni dengan maksud apa juga? Berkhalwah dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, mengasingkan diri dengan maksud tawajuh dengan takarrub ilallahu subhanahu wa ta'ala. Taib, yang untuk kita ambil manfaat pada pertemuan pada kali ini, saya ada baki insya-Allah 10 minit yang terakhir ini, kita ambil renunglah pada yang menyatakan bagaimana
hal yang kita kena lakukan untuk meraih rasa cinta itu, kita menolak perkara-perkara yang menjadi sebab menjauhkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana musannaf kitab ini membentangkan kepada saya dan kita semua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Excuse us, sebentar saja. Seketika ya, saya minta izin Adwan sekejap. Ada rakaman live tu. Boleh? Ada juga ya? Ya. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Maaf atas sedikit ada hajat kepada tetamu datang ke rumah ni. Tapi bagi 10 minit yang terakhir ini, bagaimana kita boleh halusi Subhana Rabbiyal Azim, hubungan hati dengan organ tubuh yang lain. Bagaimana hati ini dinyatakan untuk memberi penerangan yang lebih baik kepada saya dan kita semua. Hati ini laksana raja yang bertahta di atas singgasana, yang dikelilingi oleh para pengawalnya. Seluruh anggota pengawalnya bergerak atas perintahnya. Maknanya hati ini sultan. Berdasarkan suatu hadis, ini riwayat Al-Bukhari wal Muslim, menyatakan sesungguhnya ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh manusia itu. Akan tetapi bila daging itu rosak, maka rosaklah pula tubuh manusia itu. Ketahuilah sesungguhnya itulah segumpal daging, iaitu adalah hati. Ketahuilah bahawa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Jadi nak menyatakan kinayahnya, perumpamaannya itu seumpama sultan. Seumpama sultan yang memerintah. Jadi mudah-mudahan dinyatakan bagaimana qalbun salim itu berlawanan dengan qalbul marid. Qalbul marid. Hati seseorang manusia apabila telah rosak. Dalam perbincangan yang sebelum ini dinyatakan perkataan sakit hati ataupun kedua adalah apabila hatinya sakit. Kalau hati yang sakit itu mudah untuk kita merawat, kita jumpa saja doktor untuk mendapatkan penawar. Akan tetapi kalau manusia itu berasa sakit hati, ianya susah dirawat, ini kerana kata orang bahawasanya sakit hati itu boleh membawa kepada mati dan membawa kepada kebinasaan seseorang itu. Dia ada dua different. Sakit hati ke hati sakit? Hati sakit. Jadi dia ada dua tu cabang penyakit pada hati ni. Satu, hati sakit. Hati bentuk jisim, maknanya bentuk jisim yang ada dalam dalaman kita, organ kita ni ada kalanya penyakit ini ada di hati, iaitu physically, jasadi. Tapi ada satu bersifat batin, iaitu apa? Sakit hati. Sakit hati.
sakit hati itulah yang sebenarnya bila mana hatinya bila hatinya dalam keadaan dia mengalami satu perasaan itu sakit hatinya, maka sebenarnya bila sakit hati inilah penyakit yang susah dirawat. Melainkan seseorang itu kena bawa bertenang, kena cari penawar, dengan maksud bila mana dia merasai sakit hati, maka sebenarnya hakikatnya dia kena terima satu ketetapan, tidak ada faedah baginya untuk kebaikan dirinya di dunia maupun apatah lagi dia nak lihat bagaimana kebaikan di akhirat. Bagi orang yang berpenyakit sakit hati ni, sebenarnya ni musannaf kitab ni mensyarahkan demikian. Bukan saya pandai-pandai untuk telajak ataupun nak menyatakan sesuatu yang bersalahan dengan nasihat-nasihat para ulama, melainkan ulama tu sendiri menyatakan bagaimana rasa sakit hati ni jangan sampai kita berdendam sampai peringkat maknanya kita bawa sampai mati. Sebenarnya sesiapa yang berdendam bawa sampai mati, penyakit seumpama ada sindrom sakit hati itu, subhanallah, dia akan bentuknya kekal. Di hari pembalasan Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kenapa? Kerana Allah sifatnya al-adlu. Sejauh mana yang kita rasa sakit hati itu akan berbangkit. Berbangkit. Ni nak maksudnya penyakit lain, penyakit fizikal, bila mati finish. Bila mati semua bakteria ataupun virus, hatta coronavirus ni akan mati. Bila matinya seseorang itu, katalah dia sakit diabetes, darah tinggi, high kolesterol dan sebagainya. Jadi bila matilah. Maknanya mati dengan sekali dengan kematian bagi penyakit itu sendiri, tak menimbulkan kesan. Tidak menimbulkan kesan. Bila dah mati tu habis begitu saja. Tapi bila penyakit yang bersarang di hati, penyakit yang maknanya seumpama takabur, seumpama riya, ujub, suma'ah, ataupun penyakit tadi, hasad dengki ataupun sakitnya hati tadi. Jadi dia akan dibongkar. Kenapa kalian masih meninggalkan, mengekalkan penyakit-penyakit itu, sedangkan hati yang sejahtera saja yang akan memiliki ataupun Allah akan martabatkan, nobatkan sebagai ahli syurga. Orang yang berstatus qalbun salim. Qalbun salim ni hati yang sejahtera. Maknanya hati dia Allah lapangkan. Dia memahami hakikat apa yang datang ketika dia di hayat kehidupan dia mengakui betapa inilah ujian, dugaan, cobaan yang dinyatakan fitnah. Yang disebut fitnah itu dugaan, cobaan, ujian buat seseorang di antara kita, dan kita semua merasai akan ujian dan sebagainya. Maka kita kena faham dengan baik setting mindset, sebenarnya Allah nak uji. Bukankah Allah nyatakan ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Bagaimana Allah nyatakan dia menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu siapa yang lebih baik amalnya. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi subhana rabbiyal azim, sementara hidup kita akan merasai akan kematian masing-masing. Jadi sementara hidup ni lapangkan dada kita, menerima satu demi satu ujian ataupun dugaan ataupun cobaan dalam kehidupan ini untuk mematangkan kita betapa kita dalam masa sama sebenarnya Allah memperkenalkan kesempurnaan sifat bagi dia. Allah juga as-sabur. Allah juga ada kudrah
dan daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Tentulah dengan Allah tidak akan makna mempersiakan hamba-hambanya. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Al-Muttaqim, yang membalas balik amal perbuatan setiap hambanya. Maka subhanallah, kita bila nak meraih rasa cinta kepada Allah ini, jadilah seorang yang berhati salim. Ibadah kita sahih. Saya ulang balik, sekiranya kita nak meraih rasa cinta kepada Allah, iaitu jadilah kita ini, hati kita ini hati yang afiah. Al-afiyah. Kita boleh berdoa seumpama Rasulullah berdoa. Kesan daripada doa itu walaupun singkat, tapi dia mencakupi beberapa juzuk dalam kehidupan kita. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Cuba sebut sebagai doa pada kali ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Wahai Allahku, kurniakanlah kesejahteraan, keafiatan bagiku. Al-afiyah, keafiatan ini, kesejahteraan ini, iaitu bukan pada tubuh badan saja, sihat tubuh badan saja. Dia termasuk keafiatan, kesejahteraan pada akal kita, pada hati kita, sejahteranya pada hati kita. Hidup kita tenang, Allah lapangkan hidup kita daripada kesan, Allah makbulkan doa kita. Dan kita beramal dengan ilmu, kita beramal dengan iman. Bila kita beramal dengan iman, dengan ilmu yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tarikah yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, yang bagaimana para ulama mengikut jalan ini, Masya Allah, mana qalbun salim ini satu tahap bagaimana Allah akan campakkan rasa mahabbah, rasa cinta, walaupun kita maknanya diuji dengan ujian demi ujian. Manisnya rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang lah, bila dah dia rasa sayang, bila dia dah rasa kasih, dia rasa cinta, dia sanggup berkorban apa saja. Sampai itulah yang disebut istilah orang lama kata, mandi mula tak basah, kemudian subhanallah, makan pun tak lalu, tidur pun tak lena. Tapi kita kena setting baik-baik perumpamaan sebegitu. Kenapa? Biarlah wasatiyah yang kena pada tempatnya. Kalau kita dengan orang ni ada lebih, ada kurang dan sebagainya, kita dengan Allah tu tambah-tambah lagi lah. Bila mana kita ada adab dengan Allah, ada akhlak dengan Allah ni, insya-Allah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan mahabbah, rasa kasih sayang tahap mahabbatullah, makna rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kepada saya dan kita semua, Allah telah campakkan sikit demi sikit maknanya bibit-bibit rasa sayang, rasa kasih ataupun rasa rindu kepada Allah. Dan tidak mustahil Allah dengan sifat sempurna bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mencampakkan rasa cinta seseorang hamba kepadanya, dan Allah pun akan Allah yang sama akan respon. Dia jadi dua hala, hubungan hablum minallah, hablum disebut apa? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah tu maknanya ada dua hala. Waktu kita solat ada dua hala. Kita dengan Allah, kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa. Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Maknanya kita beribadah seakan-akan kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak ada pilihan lain yang lain melainkan kita kena sedarkan diri kita. Kalau kita tak berperasaan demikian, maka kita yakinlah Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui akan segala amal perbuatan kita, yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang secara berkelompok, beramai-ramai ataupun secara seorang-seorang dan sebagainya. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya, sifat-sifat sebegitu sebenarnya itulah di antara bunga-bunga, maknanya tanda-tanda, maknanya
kemanisan. Bila kita jaga adab-adab semua itu, kita akan rasa kemanisan beribadah kepada Allah. Dan tak mustahil Allah akan campakkan rasa cinta dia kepada rasa cinta dicampak di muka pintu hati kita ni, untuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar ini pada waktu tengah hari yang di pertengahan maknanya dini hari ini, di waktu tengah hari ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung malam ni yang saya akan sambung oleh kerana malam ini malam 20 Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung selepas solat tarawih lebih kurang pukul 10 lebih, 10 suku lebih kurang begitulah, ataupun pukul 10 lebih begitu, lebih kurang. InsyaAllah kita akan menyambung bagaimana untuk meraih rasa cinta, bagaimana wasilah dengan ittiba' sunnah, dengan sunnatun Nabi SAW sebagai qudwah hasanah, contoh ikutan yang terbaik, sehingga Rasulullah dimartabatkan sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah itu bagaimana sifatun Nabi, bagaimana amalan Nabi, bagaimana hati Rasulullah SAW terpancar dia rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasilah dengan keterangan-keterangan amal perbuatan Nabi SAW itu sendiri, menggambarkan betapa cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas perhatian semua. Jazakumullahu khairan jazaa. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi